Tajuk kita tadi saya nak ulang balik ialah kita bercakap tentang momentum kemenangan Kerajaan Perpaduan kerana perkara yang jarang-jarang berlaku dan pada saya tak pernah berlaku dalam sejarah politik Malaysia, iaitu melihat bahawa UMNO Barisan Nasional dan rakan-rakan dalam parti gabungan termasuk PKR, Amanah, DAP kali ini dapat duduk semeja, dah beberapa kali duduk sebumbung. Ini perkara yang saya rasa amat menakutkan Perikatan Nasional pada hari ini kerana satu-satunya perkara yang mereka takutkan apabila gabungan parti terbesar orang Melayu ini dengan satu kelompok kemajmukan yang besar yang tak boleh dipenuhi oleh Barisan Nasional mendapat sokongan lebih 98%. Betul. Apabila dia kedua kumpulan yang besar ni bergabung, spark yang dihasilkan itu bakal memberi satu tamparan yang kuat kepada Perikatan Nasional. Minta Tok komen. Kalau kita lihat sebelum ini UMNO dilihat sebagai sebuah parti yang hanya bersandarkan sokongan orang Melayu. Kita nak dapat sokongan bukan Melayu ni memang payah. Kan? Sungguh pun begitu, UMNO masih lagi mendapat sokongan orang Melayu yang signifikan. Bila mereka fitnah kita macam-macam, bila mereka lontarkan pelbagai cacian, tuduhan terhadap pemimpin-pemimpin kita, mereka pun berusaha memalitkan pemimpin kita menjadi kluster mahkamah dengan pendakwan terpilih, pendakwan berniat jahat dan pendakwan yang bermotifkan politik. Mereka gunakan duit untuk menyogok anak-anak muda kita. Walaupun begitu, kita masih lagi mendapat jumlah undi popular yang agak tinggi. Maknanya orang Melayu masih lagi bersama dengan UMNO. Walaupun bagai fitnah. Hari ini keadaan sudah berubah. Hari ini keadaan orang yang menyangkakan bahawa Perikatan Nasional itu bersih, rupa-rupanya memang dia sapu bersih. Dengan jana wibawanya sudah terbongkar, dengan penjualan tanah-tanah di Terengganu sudah terbongkar. Habis. Segala apa yang berlaku ketika darurat ini satu persatu keluar. Dan kita lihat orang yang selama hari ini kebal seperti Mahathir, seperti Daim, Nur Muhammad Yaakob sudah mula diheret ke pejabat SPRM dan bila-bila masa akan berhadapan dengan proses pendakwaan. Maknanya imej bersih dan stabil itu sudah mungkin tidak ada lagi pada Perikatan Nasional. Dan kalau dulu mereka mungkin stabil sebab dengan hasil rompakan mereka boleh membeli pengundi, memanglah dari segi kewangan mereka stabil. Tetapi hari ini kalau mereka masih ada baki duit yang belum dibelanjakan, yang mereka nak belanjakan untuk pilihan raya 6 buah negeri ni pun, bukan mereka boleh guna sesuka hati. Kalau dulu boleh keluar video-video mereka melakukan acara angkat sumpah wallahi saya undi PAS dan sebagainya. Kali ini setiap perbuatan gerak-geri mereka sepanjang tempoh pilihan raya akan dipantau. Kita menunggu je nak keluarkan apa yang mereka buat. Jadi it's not going to be easy for them. Dan jangan lupa kalau dulu mereka boleh kata kita kluster mahkamah, hari ini mereka juga sudah welcome to kluster mahkamah juga. Itu sudah cukup membimbangkan Bersatu dan PAS. Tetapi yang lebih membimbangkannya sekiranya pengundi-pengundi Barisan Nasional mampu untuk transfer sokongan kepada rakan-rakan yang menjadi calon Pakatan Harapan. Dan lagi mereka takut kalau kawan-kawan Pakatan Harapan juga boleh transfer undi calon Pakatan Harapan itu kepada calon Barisan Nasional. Ini mereka jam. Kerana walaupun mereka tahu dia punya target group dia Malay majority area, tetapi kita ni dulu takut nak pergi kawasan yang mempunyai pengundi bukan Melayu yang tinggi. Hari ini itu bukan lagi halangan. Jadi mereka akan berhadapan dengan UMNO yang hari ini mendapat backing daripada bukan Melayu sama. So ini yang menyebabkan mereka gentar. Mereka merasakan bahawa macam mana pun mereka kena tarnishkan imej kita. Dan satu-satunya mereka punya usaha untuk tarnishkan imej kita ialah dengan memastikan mereka boleh pastikan
UMNO hilang seberapa banyak undi Melayu. Itu sebab dari segi serangan-serangan mereka go direct below the belt. Walaupun dalam keadaan mereka tahu perbuatan mereka membawa isu api perkauman, membawa isu agama, ini akan menyebabkan mereka hilang sama sekali undi bukan Melayu. Tetapi mereka tahu bahawa untuk mereka dapat Negeri Sembilan, dapat Pulau Pinang dan juga Selangor, mungkin berat, sukar berdasarkan prestasi mereka pada pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi mereka yakin dengan jumlah pengundi Melayu yang tinggi, mereka boleh tawan 3 negeri ini. Dan kalau mereka boleh kekalkan 3 negeri ini pun sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Walaupun kita tahu bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, termasuklah oleh KJ, seolah-olah macam kita akan bungkus di semua negeri, kan? Tetapi saya yakin walaupun kita terima hakikat orang Melayu memang sukar untuk bersama dengan kita kerana stigma mereka. Apa yang mereka dengar tentang DAP sebelum ini, sepanjang tempoh pemerintahan Mahathir. Saya tak fikir orang Melayu takut dengan DAP sekarang sebab mereka belum kenal DAP sekarang. Mereka belum tahu DAP sekarang ni berubah. Untuk pilihan raya umum 2016 pilihan raya umum yang ke-16, kita mungkin tidak ada masalah. Kita ada ample time 4 tahun setengah untuk buktikan bahawa kerajaan perpaduan ini adalah satu kerajaan yang boleh jaga kepentingan agama Islam, kepentingan orang Melayu, kepentingan bahasa Melayu, kepentingan Raja Melayu dan boleh jaga bukan Melayu sama. Tetapi untuk yang masa terdekat ini, mereka betul-betul right on racist punya isu agama, kerana mereka punya target ialah nak kekal 3 buah negeri ini saja. Ini yang kita kena hati-hati. Baik. Itulah yang kita sebutkan tadi bahawa kekuatan yang dijana oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan serta 18 gabungan parti-parti ini, walaupun ramai orang skeptikal, pesimistik dan cakap macam-macam, tetapi gabungan ini telah membentuk 148 kursi majoriti di peringkat parlimen. Ini adalah satu fakta yang tak boleh dinafikan. Dan oleh kerana kuatnya gabungan Barisan Nasional dan juga rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, kita melihat itu yang kita katakan menggunakan naratif bangsa Melayu dan juga Islam yang kononnya terancam. Mereka menunggang 2 naratif ini untuk survival Parti Perikatan Nasional. Dan akhirnya kita nampak semalam ada seorang bekas pemimpin yang telah pun dihukum oleh UMNO mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO telah kehilangan 2 juta daripada 3.4 juta ahli UMNO. 2 juta dah keluar mengundi. Maknanya orang ini dia lebih tahu daripada kita yang dalam UMNO ni. Mungkin tahu dia jawab. Tuduhan dia kata kita ada 3.4 juta. Dia kata semenjak pilihan raya umum yang ke-15, maknanya selepas pilihan raya, bila UMNO bekerjasama dengan DAP, kita hilang 2 juta. Dari mana dia dapat angka ni? Ini menjadi satu question mark, tanda soal. Betul. Dari mana dia dapat sampai 2 juta? Dia bukan susah agung UMNO. Dan orang tidak pernah pun memohon untuk keluar daripada UMNO. Tak ada. Habis kuat kita boleh tengok Anwar Musa, Faris Hadi, pegawai dia dulu dekat ni yang kerja bawah Kementerian Komunikasi, Tun Faisal, orang ni je. So mana datang angka 2 juta ni? Kita tak nafikan. Memang ada orang yang frust, memang orang frust bila kita bekerjasama dengan UMNO. Tetapi mereka tidak pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka kita tak pernah tengok pun orang bakar bendera UMNO ke, kita tak pernah tengok orang bakar ataupun gunting kad keahlian UMNO ke, sehingga sampai 2 juta orang ni. Dari mana Anwar Musa mengambil figure ni? Kita memang ada buat proses apa yang dipanggil sebagai proses pemutihan. Kalau kita tahu dalam pilihan raya yang ke-15 ada di antara mereka ni gantung bendera Perikatan Nasional umpamanya. UMNO bahagian akan buat proses pemutihan. Tetapi proses pemutihan tidak sampai pun
100,000. Tak ada figure yang begitu tinggi. Memang kita ada buat pemecatan, tetapi berapa puluh saja yang dipecat. Tak betul sampai 2 juta orang ni. Jadi angka ni hanya main sebat, main lontar saja. Tidak berdasarkan fakta. Ini memang langsung tidak berdasarkan fakta. Malah saya nak beritahu, baru-baru ni bila Perhimpunan Agung UMNO, Susah Agung UMNO yang baru, Datuk Dr. Ashraf Wajidi beritahu, 6 bulan kebelakangan ni kita mendapat keahlian UMNO lebih daripada 13,000 orang. Maknanya itu dalam keadaan kita belum lagi meminda perlembagaan kita. Ini nak kena beritahu lah. UMNO ada kelemahan dia. Apa kelemahan UMNO? Orang nak jadi UMNO, menjadi ahli UMNO susah. Tetapi alhamdulillah Datuk Seri Khalid Nordin mengetahui bahawa ini antara kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan kita ni, kelemahan kita dulu, kita ada sistem pendaftaran online, tapi disebabkan di dalam perlembagaan UMNO, keahlian itu mesti mendapat kelulusan last kali daripada Majlis Kerja Tertinggi. Dia tidak ada automatik isi borang terus terima secara online terus terima. Tetapi baru-baru ni dalam Perhimpunan Agung UMNO 2023, kita dah pun membuat pindaan ke atas perlembagaan UMNO ni. Lepas ini rakyat boleh terus register secara online dan automatik mendapat keahlian, terus diberitahu menjadi ahli mana, ahli cawangan mana. Ini satu perubahan yang besar, saya ingat. Saya cakap terus terang, saya boleh jaminlah lepas ini kurang-kurang 5,000 orang 1 bulan pendaftaran ahli UMNO yang baru. Dalam keadaan kita menyulitkan pun, kita ada 13,000 orang. Maknanya 2,000 orang setiap bulan sepanjang tempoh 6 bulan yang lalu. Zaman Anwar Musa Susah Agung pun dia tak boleh buat benda ni. Tak terfikir pun. Tak pernah capai benda ni. Sedangkan pada ketika itu kita berada dalam momentum yang bagus. Hubungan kita dengan PAS pun bagus. Tetapi kenapa kita tak boleh collect ahli seramai zaman Datuk Dr. Ashraf Wajidi ni? Yang ini sepatutnya Anwar Musa, sebelum dia mengeluarkan kata-kata yang akhirnya bagaikan meludah ke langit kena kat stepek kat muka dia sendiri, lebih baik dia kaji dulu prestasi masa dia menjadi Susah Agung UMNO, adakah lebih baik berbanding dengan sekarang yang dia suka-suka nak membuat andaian 2 juta orang. Kalau misalnya pilihan raya yang akan datang ini, kita nak sukat pilihan raya negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu pun tak boleh, kerana kita tahu bahawa di sini memang tempat kubu kuat PAS. Di sini memang tempat kubu kuat Perikatan Nasional. Lebih kepada PAS lah, bukan Perikatan Nasional sangat pun. Tetapi itu bukan kayu pengukur yang menunjukkan bahawa mereka kuat satu negara. Itu sebab Presiden UMNO sendiri dalam talimat Presiden, dia mengatakan bahawa dia menegur kenyataan yang dikeluarkan oleh Saudara Hisham Jalil yang mengatakan bahawa pilihan raya 6 buah negeri ni satu referendum. Pilihan raya 6 buah negeri ni bukan satu referendum. Referendum, kalau kita nak kata kita nak buat pungutan suara, ianya mesti dilakukan satu negara, bukan hanya di negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Adakah keputusan tak okey di negeri-negeri yang dikuasai pembangkang, itu bermakna ianya satu penolakan terhadap UMNO? Kita boleh kira macam tu. Unless kita berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16, then keputusan pilihan raya umum ke-16 itu boleh dianggap sebagai referendum bahawa ahli tidak bersetuju ataupun rakyat tidak bersetuju, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini kena jelas.